Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idhna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat malam, salam perkongsian maghrib yang kita bawakan dengan tajuk Mutiara Madinah, di mana kita membicara dan menceritakan tentang kelebihan-kelebihan Madinah dan juga semestinya penduduk Madinah Al-Munawwarah. Sebelum kita mulakan pertemuan kita, marilah sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan yang selama beberapa minit ini adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wad du'ai ila al huda wad dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin 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 ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Saya nampak diorang komen ada Kak Zimah Don, Bazid Aziz, Kak Jamalia Manap, Kak Rahila Junid, Kak Miza Muhammad Amil, Amid, Ana Sukaimi, Merwani Ahmad, Doni Kusuma, Nyimah Muharram, Zulfan Isma Mirza, Syamsiah Saleh, kemudian Syu Ahmad, seterusnya Rafi'ah Muhammad Saleh, Ana Sukaimi dan juga sahabat-sahabat yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas serta tag rakan-rakan yang lain. Lalu kita telah belajar lebih kurang 21 kelebihan Madinah, yang mana saya akan kongsikan secara ringkas, yang mana semua ini adalah daripada riwayat-riwayat sabdaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita telah belajar bagaimana Madinah itu adalah tanah haram, tanah yang Nabi SAW muliakan. Kita belajar juga bagaimana dalam sabdaan baginda Nabi menyebut iman akan kembali ke Madinah. Al-iman ya'rizu ilal Madinah. Kita belajar juga tentang kelebihan Madinah. Allah telah pilih Madinah untuk menjadi tempat hijrah Nabi. Kelebihan seterusnya, Allah telah pilih Madinah untuk menjadi tempat persemadian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, antara kelebihan Madinah adalah bagaimana baginda Nabi mencintai Madinah, sehingga kan kita telah baca beberapa riwayat, antaranya riwayat Bukhari yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma, ya Allah, jadikanlah kami mencintai Madinah kahubbina Makkah, seperti mana kami mencintai Mekah, au asyad, bahkan lebih daripada kecintaan kami terhadap Mekah. Dan juga bagaimana Nabi ketika mana melihat judurat akan tembok-tembok Madinah daripada permusafiran, Nabi akan segerakan tunggangan baginda. Kata Anas bin Malik, min hubbiha, kerana cintakan Madinah. Kita pernah belajar juga riwayat-riwayat tentang nama Madinah adalah Tabah dan juga Taibah. Kita pernah belajar bagaimana dalam riwayat Nabi menyebut Madinah itu adalah kubbah Islam, adalah tempat iman, darul iman, adalah pada waktu itu membawa tempat bagi halal dan juga haram. Kemudian kita belajar juga bagaimana Madinah itu antara gelarannya adalah Darus Sunnah dan juga Darus Salamah. Kita telah belajar juga bagaimana Nabi menyebut syafaat baginda adalah untuk orang yang sabar atas la'waiha,
atas musibah-musibah Madinah. Kita juga pernah belajar daripada riwayat bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa Madinah sentiasa dipelihara oleh malaikat sampai kiamat. Lalu tidak akan masuk ke Madinah tidak taun dan juga tidak dajjal. Kita juga pernah belajar riwayat bagaimana Nabi menggalakkan untuk tinggal di Madinah, dan bagaimana antara kelebihannya yang lain, Nabi menggalakkan untuk meninggal dunia di Madinah. Kita juga pernah belajar riwayat bagaimana baginda Nabi SAW melarang daripada melebihkan tempat lain berbanding Madinah. Dan juga bagaimana antara kelebihan Madinah itu, Madinah menghilangkan kotoran seperti mana kotoran yang ada pada besi dihilangkan dengan api. Kemudian kita juga pernah belajar doa Nabi, bagaimana Nabi mendoakan supaya buah-buahan yang daripada setiap pelosok bumi dikumpulkan dan datang di Madinah. Bagaimana keberkatan di Madinah berganda berbanding dengan tempat lain. Riwayat yang menunjukkan bagaimana Nabi melarang untuk membawa senjata dan untuk berbunuhan di Madinah. Kita juga pernah belajar bagaimana Allah menyucikan Madinah daripada syirik, dan juga antara kelebihan Madinah adalah Madinah itu adalah tempat yang mana tanahnya adalah syifa bagi penyakit. Seterusnya, kita juga pernah belajar bagaimana Nabi mengharamkan memburu dan juga memotong pohon-pohonnya. Dan yang semalam kita belajar yang terakhir, antara tanda iman adalah mencintai penduduk Madinah, iaitu orang-orang Ansar. Dan antara tanda nifak adalah membenci akan mereka. Ini lebih kurang 21 ringkasan-ringkasan bagaimana tentang kelebihan Madinah. Ada 21 yang kita telah belajar. Kelebihan Madinah yang ke-22. Antara kelebihan Madinah yang ke-22 adalah bagaimana cintanya Nabi SAW ke Madinah, yang mana Nabi pernah bersabda, kalaulah bukan kerana hijrah, nescaya aku daripada sebahagian orang Ansar. Nabi pernah menyebut dalam hadis, kalaulah bukan kerana hijrah, aku berharap aku sebahagian daripada orang Ansar. Yang mana tajuknya yang ke-22, kelebihan Madinah dan juga penduduk Madinah yang ke-22. Nabi pernah bersabda, laulal hijrah, kalaulah bukan kerana disebabkan hijrah, latamanna Nabi berharap, Nabi menginginkan ayyakuna minal ansar, yang baginda adalah daripada kalangan orang-orang Madinah, daripada kalangan orang Ansar. Ini adalah kelebihan Madinah yang ke-22. Nabi berharap Nabi daripada kalangan orang Ansar. Sebab itu disebutkan di sini sepotong hadis daripada Abdullah bin Zaid, fa'an Abdullah bin Zaid, daripada Abdullah bin Zaid. Hadis ini adalah hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Apakah yang baginda Nabi SAW sebutkan? Kata Abdullah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laulal hijrah, kalaulah bukan kerana hijrah, lakuntu, adalah aku, imra'an minal ansar, adalah salah seorang daripada kalangan orang Ansar. Kalaulah bukan kerana hijrah, aku adalah sebahagian daripada kalangan orang Ansar. Bagaimana Nabi SAW sangat mencintai orang Ansar. Seterusnya Nabi bersabda, walau salakan nasu wadiyan aw syi'ba, dan kalaulah manusia berjalan pada satu lembah ataupun pada satu jalan, manusia berjalan, semua manusia, kemudian lasalak tu wadiyal ansar, nescaya aku takkan ikut di mana manusia berjalan, aku akan cari dan ikut di mana orang Ansar berjalan. Apakah maksud ini? Kalaulah pada waktu itu, pada satu keadaan, seluruh manusia berjalan dan berada pada satu laluan, dan hanya orang Ansar pada laluan berbeza,
kerana dekatnya Nabi, sayangnya Nabi dengan orang Ansar, nescaya Nabi akan berjalan dengan orang Ansar, Nabi akan bersama dengan orang Ansar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim daripada Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Lagi sekali kita baca sabda Nabi, laulal hijrah, kalaulah bukan kerana hijrah, lakuntum ra'am minal ansar, adalah aku salah seorang daripada kalangan orang Ansar. Walau salakan nasu wadiyan aw syi'ba, dan kalaulah manusia berjalan pada mana-mana lembah ataupun syi'ib jalan, lasalaktu, pasti aku akan berjalan, sabda Nabi, wadiyal ansar, pada lembah orang Ansar dan juga pada jalan orang Ansar. Nabi takkan bersama dengan orang lain, Nabi SAW akan bersama dengan orang Ansar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim daripada Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Riwayat yang seterusnya daripada Anas bin Malik menceritakan bagaimana Nabi mengingin untuk menjadi sebahagian daripada orang Ansar kalaulah bukan kerana hijrah. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Yang kedua ini adalah riwayat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Riwayat Anas bin Malik yang ada dalam Bukhari dan Muslim juga. Lalu kata Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yauma Hunain, pada peperangan Hunain, pada peristiwa Hunain, dan pada waktu itu sedang dibahagi-bahagikan harta rampasan, dan pada waktu itu Nabi sedang memberikan kepada orang yang baru masuk Islam akan harta rampasan, dunal ansar, dan orang-orang Ansar tidak diberikan apa-apa. Maka kita pernah baca dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum pada peristiwa Hunain, yang mana harta rampasan yang sangat banyak, puluhan ribu unta, puluhan ribu kambing, dan juga harta rampasan yang sangat-sangat banyak. Kita pernah baca dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum. Namun pada waktu itu, seperti mana yang kita pernah baca dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, baginda Nabi SAW bagi kebanyakan harta pada orang yang baru masuk Islam daripada kalangan penduduk Mekah, dan Nabi tidak bagi apa-apa kepada orang Ansar. Maka kisahnya kita dah baca dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, ada orang-orang Ansar yang muda, yang mana pada waktu itu berkata Nabi telah melupakan orang Ansar dan Nabi hanya ingat kepada ahli keluarga dan orang Mekah sahaja. Maka pada waktu itu bila Nabi dapat tahu, Nabi SAW kumpulkan orang Ansar, dan Nabi tak benarkan sesiapa berada di situ kecuali orang Ansar. Dan apakah ucapan Nabi? Kita pernah baca dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum. Ini adalah antara ucapan baginda, ala tardaun, adakah kamu wahai orang Ansar tidak reda ayyudhiban nasu bisyah, yang mana manusia boleh membawa pergi dengan kambing-kambing daripada harta rampasan perang, wal ba'ir, manusia boleh membawa pergi dengan unta-unta daripada harta rampasan perang, wa tadhhabun, dan kamu wahai orang Ansar, kamu boleh membawa pergi bi Rasulillah, kamu boleh membawa pergi Rasulullah. Biarlah manusia bawa harta, kamu memiliki Rasulullah. Qalu bala, lalu para sahabat Ansar menjawab, bahkan kami redha wahai Rasulullah. Seterusnya baginda Nabi SAW bersabda, lau salakanna suwadiya, kalaulah manusia berjalan pada satu lembah, wasalakatil ansaru syi'ba, dan orang Ansar berjalan pada jalan dan lembah yang lain, lasalaktu wadiyal ansar, sabda Nabi, pasti aku akan berjalan pada lembah dan juga pada jalan orang-orang Ansar, sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya Nabi, cintanya Nabi kepada orang-orang Ansar. Lagi sekali kita baca riwayat yang kedua daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda pada peristiwa Hunain, ketika harta rampasan sedang dibahagi-bahagikan dan Nabi memberikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam harta rampasan, tetapi Nabi tidak berikan kepada orang Ansar. Maka sabda Nabi, adakah kamu tidak redha
bahawa manusia membawa pulang kambing dan juga unta daripada harta rampasan perang, dan kamu membawa pulang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu para orang Ansar menjawab, bahkan kami redha wahai Rasulullah. Seterusnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalaulah manusia berjalan pada sesuatu lembah dan orang Ansar berjalan pada lembah dan jalan yang lain, sabda Nabi, pasti aku akan berjalan pada lembah orang Ansar ataupun jalan orang Ansar. Muttafaqun alaih, yang mana hadis ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka inilah kelebihan orang Ansar, bagaimana mereka ini sangat-sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu diletakkan kelebihan yang ke-22, yang mana Nabi pernah bersabda pada riwayat pertama tadi daripada Abdullah bin Zaid, kalaulah bukan disebabkan hijrah, adalah aku, Nabi berharap untuk menjadi sebahagian daripada orang Ansar, penduduk Madinah, yang mana akhlak mereka adalah sangat-sangat luar biasa. Kelebihan Madinah dan penduduk Madinah yang ke-23, yang tadi 22, kelebihan Madinah dan juga penduduk Madinah yang ke-23. Apakah dia? Wasayatun Nabi bil Ansar, wasiat Nabi untuk menjaga orang Ansar. Ini adalah kelebihan Madinah dan penduduk Madinah yang ke-23, yang mana tajuknya adalah wasayatun Nabi bil Ansar. Nabi berpesan dan Nabi berwasiat untuk berlaku baik kepada orang Ansar. Ini adalah kelebihan yang ke-23. Lalu di sini kita akan nampak antara tanda-tanda yang Nabi sayang kepada Madinah dan juga kepada penghuni Madinah, iaitu orang-orang Ansar. Nabi berpesan kepada orang kepada para sahabat untuk mengambil berat dan menjaga urusan dan juga hak-hak mereka. Maka dibawakan riwayat di sini, yang mana riwayat daripada Bukhari dan Muslim, muttafaq alaih. Riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Hadis ni sedikit panjang. Lalu hadis riwayat daripada Anas bin Malik, yang mana hadis ini riwayat Bukhari dan juga Muslim. Lalu kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, marra Abu Bakrin wal Abbas radhiyallahu anhuma bi majlisin min majalisil Ansar. Marra, melintas, melalui, Abu Bakar dan juga Abbas radhiyallahu taala anhuma, moga Allah redha kepada mereka berdua, pada salah satu daripada majlis-majlis orang-orang Ansar. Abu Bakar dan Abbas melintasi, melalui salah satu daripada majlis orang-orang Ansar. Wahum yabkun, dalam keadaan pada waktu itu orang-orang Ansar sedang menangis. Wahum yabkun, mereka sedang menangis. Faqal, maka pada waktu itu Abu Bakar bertanya, ma yubkikum, apakah yang menjadikan kamu menangis wahai orang Ansar? Qalu, maka para sahabat Ansar menjawab, zakarna majlisan Nabi sallallahu alaihi wasallam minna, kami sedang menyebut zakarna majlisan Nabi sallallahu alaihi wasallam minna, fadakhala ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu bidzalik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mereka berkata, zakarna majlisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami sedang bercerita tentang majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk bersama dengan kami. Waktu ini, kata para ulama hadis, adalah waktu Nabi sedang sakit, yang mana Abu Bakar dan Abbas melintasi majlis orang Ansar yang mereka sedang menangis. Waktu itu Nabi sedang sakit, yang mana kita dah belajar ada beberapa waktu yang pada waktu itu pun Nabi tidak dapat nak memimpin solat berjemaah. Maka ketika mana Abu Bakar dan Abbas melihat mereka ini menangis dan mereka bertanya, dan pada waktu itu orang Ansar menyebut, kami menangis sebab kami teringat akan dulu Nabi pernah duduk bersama dengan kami, namun sekarang baginda Nabi SAW sakit.
Fadakhala ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar masuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarahu bidzalik. Abu Bakar menceritakan yang mana dia tadi berjumpa dengan orang Ansar, dan orang Ansar menangis kerana teringatkan bagaimana mereka pernah bersama dengan Nabi SAW sebelum baginda sakit. Qal, berkatalah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, fakharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar walaupun dalam keadaan sakit. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar waqad, dalam keadaan usiba ala ra'sihi hasyatu burdi, ada ikatan dan ada pada waktu itu balutan pada kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana Nabi sakit pada waktu itu. Nabi keluar daripada rumah baginda ketika mana dimaklumkan oleh Abu Bakar, Nabi keluar dalam keadaan ada balutan pada kepala baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada waktu itu fasa'idal mimbar, lalu Nabi menaiki mimbar. Walam yas'aduhu ba'du, Nabi tidak lagi menaiki mimbar selepas daripada peristiwa ini. Ini adalah kali terakhir Nabi menaiki mimbar. Seterusnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam fahamidallah, memuji Allah, dan kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, usikum bil ansar, aku mewasiatkan kepada kamu tentang orang Ansar. Aku menasihatkan kepada kamu tentang orang Ansar. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mengingatkan kamu tentang orang Ansar. Fa innahum, sabda Nabi SAW, kerana mereka ini adalah sebahagian daripadaku. Fa innahum kurshi wa aibati, yang mana maksudnya adalah panjang lebar disyarahkan oleh para ulama. Ringkasannya, Nabi SAW bersabda, mereka ini adalah sebahagian daripadaku, orang yang dekat denganku. Wa qad qadaw, dan mereka telah menyempurnakan allazi alaihim, tanggungjawab mereka kepadaku. Wa baqiyal ladzi lahum, namun berbaki untuk mereka tanggungjawab manusia untuk menjaga mereka. Faqbalu, sabda Nabi, maka terimalah kamu min muhsinihim, daripada kebaikan mereka. Wa tajawazu, dan hendaklah kamu memaafkan an musiihim, daripada kejahatan mereka. Muttafaqun alaih. Maka ini adalah hadis yang panjang yang mana Nabi menyebut bahawa jaga orang Ansar, jaga penduduk Madinah. Kenapa? Sebab apa jua yang Allah minta daripada mereka, Rasulullah minta daripada mereka, tanggungjawab itu mereka dah tunaikan. Mereka jaga Nabi sebaik mungkin. Mereka jaga agama Allah pada zaman Nabi sebaik mungkin. Dan yang berbaki adalah sabda Nabi, adalah tanggungjawab kita ke atas orang Ansar. Yang mana tanggungjawab kita adalah berlaku baik kepada mereka. Apakah tanggungjawab kita? Nabi sebut, terimalah kebaikan mereka. Dan kalaulah ada kesilapan mereka, maafkanlah mereka. Ini adalah hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Maka ini adalah sayangnya Nabi kepada orang-orang Ansar, sehingga kan kali terakhir baginda berada di atas mimbar, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan untuk orang-orang Ansar. Ini adalah kelebihan yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang ke-22, 23. Kelebihan yang ke-23. Seterusnya, kelebihan yang ke-24 adalah doa Nabi secara khusus untuk orang-orang Ansar. Apakah doa Nabi untuk orang Ansar? Yang ini insya-Allah kita akan sambung esok insya-Allah. Lalu kelebihan yang ke-24 adalah doa Nabi untuk orang Ansar. Lalu terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama. Terima kasih semua. Lalu insya-Allah moga-moga adanya manfaat daripada pertemuan. Moga-moga kita dapat belajar sedikit sebanyak tentang hadis-hadis yang menceritakan kelebihan Madinah dan penduduk Madinah, apa yang baik semestinya daripada Allah, yang tidak daripada kelemahan diri serta kekurangan ilmu. Mohon jasa baik sahabat untuk yang kali pertama join grup Telegram Kuliah UMAR, Kuliah Umar Aziz. Kita jumpa pada waktu dan ketika yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.